Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera guys. Welcome back everybody. So ini ini kira apa? Kira kita episod pertama lah. Kita episod yang pertama podcast kita. So setelah sekian lama kami menantikan projek ini untuk berjalan, akhirnya pada tarikh ini kita berjaya jugalah. We cikgu nak yes ke, nak pergi nak yes ke? Aduh. Cikgu ke? Baru sekarang ke kau nak tanya ni? Patut off camera tadi tanya. Tanya sekarang kenapa? Macam biasa je lah. Kita macam biasa je. Selamat datang ke channel JS Production. Dan selamat datang ke episod pertama untuk podcast kita. Yang diberi nama? Yang diberi nama Sembang Apa Hari Ni guys. Ini tak bijak. Bukan. Okay, so untuk episod pertama ni kita akan bawa satu tetamu khas. Okay. Siapakah dia guys? Ini seorang gadis. Okay. Seorang gadis yang bagi kami lah, kami memilih dia disebabkan kami rasa dia orang yang sangat layak lah untuk sangat layak untuk episod pertama. Ya, untuk menjawab segala soalan-soalan yang kita rasa macam macam mana? Agak panas. Tak adalah panas sangat. Mungkin bakal sebab kita duduk dalam aircon. Bakal usahawan. Ya. So tanpa buang masa. Okay, kita jemput guys. Siapa? Siapa? Sila. Kita nak panggil apa? Cik Syira. Okay, boleh perkenalkan diri. Okay, nak bagi nama panjang ke, nama gelaran ke, nama manja? Nama banyak nama ni. Nama dia satu. Kita start dengan nama panjang dululah. Nama panjang. Okay, nama panjang diberi adalah Nur Atikah Syahira binti Mak Jaafar. Okay, untuk nama pendek boleh panggil Atikah. Tapi kalau nama gelaran banyaklah. Salah satunya adalah Syira. Okay, kalau orang-orang terdekat, family akan panggil Syira lah. Okay. So kita panggil Syira lah. Kita orang terdekat lah. Kita orang terdekat, kira family lah. Boleh. Okay, no problem. Boleh perkenalkan diri, apa latar belakang Syira ni, sebelum ni duduk di mana, belajar di mana. Okey, lupa pula. Nak bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. Okey. Tak eloklah kalau kita mulakan perbualan ni tanpa salam betul tak? Tapi tadi bagi dah bagi dah. Tapi tak apa halal. Tak best pula kan. Okey, kita sambung naik. Sambung. Okey, macam tadi dah tahu nama. Okey, kalau macam ikut dalam family, Syira ni adalah anak bongsu daripada 4 adik-beradik. 2 orang dah kahwin, kakak dan abang dah kahwin, tinggal abang lagi seorang dan saya lah belum kahwin. Tapi not available lah macam gitu. Dengar guys, not available. Okay. Untuk tahun ni umur dah masuk ke 22 tahun lah. Muda lagi lah, alhamdulillah lah. Jadi masih banyak lagi pengalaman untuk kita cari, untuk kita enjoy. So ni antara salah satunya. Untuk tahun 2025 ni adalah first orang kata pengalaman saya untuk join podcast ni. Jadi ni adalah satu orang kata aktiviti baru lah bagi saya. Sebenarnya saya pun nervous juga sebab benda ni first time kan. Jadi saya akan cuba untuk menyampaikan saya punya orang kata pengetahuan dari segi bisnes ni dan juga dalam pada masa sama untuk kita ceritakan lagi lah tentang bisnes Astana Fatisha ni. Okay, kalau nak cerita tentang saya punya pengalaman sebagai seorang anak owner bisnes ni, banyaklah, tak terkira lah macam-macam pengalaman, macam-macam kenangan yang dah saya lalui dengan mak saya, especially sebab mak saya lah orang kata. Sorry Syira, sebelum tu maybe boleh jelaskan sikit lah perkaitan Syira ni dengan Astana Fatisha. Kita tak cerita lagi. Tapi betul lah macam Mio cakap tadi. Once dia cakap dia tak berhenti. Tak berhenti lama dia cakap tadi kita. Kita tanya ni je. Kita banyak idea. Dia cerita sampai habis tu. Kita satu soalan. Okay, kita Mio, nanti kalau benda tu kamera ni dah off, nanti bagi tahu je. Kita terus je lah Okay, nak ceritakan tentang saya punya tempat di sini lah saya bekerja sebagai eksekutif ataupun manager untuk multimedia lah ataupun marketing, di mana saya cuba
dah cuba untuk create content untuk promote lagi lah Astana Fatisha ni. Jadi baru beberapa bulan lagi saya mencuba benda ni. Jadi insyaAllah lah kita akan datang dengan konten-konten yang baru insyaAllah. Okay. Executive multimedia, dalam bidang multimedia. Okay. Ada soalan ni? Ada soalan? Okay, so sebenarnya sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lah. Okay, so bila disebut nama Astana Fatisha, betul saya sebut Astana Fatisha okay. Bila disebut Astana Fatisha ni, sebenarnya Astana Fatisha ni ialah apa? Astana Fatisha ni apa? Apakah Astana Fatisha? Adakah di madrasah ke? Ada tempat tuition ke? Tempat beli kambing ke? Mana satu? Bukan. Kita tak tahu. Kita nak bagi orang semua. Itu. Betul juga. Okay, Astana Fatisha ni pada yang mana tak tahu lagi adalah tempat wedding dan event hall lah, di mana kita menyediakan dewan untuk kegunaan orang ramai, di mana nak buat kendi kahwin ataupun mana-mana majlis seperti high tea, convocation, semua boleh buat kat sini dan semua all in lah, di package lah. Sebab kita punya dewan, kita punya tempat sangat orang kata penuh dengan fasiliti. Ada tempat parking yang penuh, yang banyak, ada tandas, ada surau dan fasiliti yang lain lah yang memudahkan customer. Itu yang paling penting lah bagi kami. Jadi itulah dia. Astana Fatisha adalah tempat orang kata wedding dan event hall lah. Bukan saja untuk sewa, jadi kita pun menyediakan catering makanan dan juga pelamin dan sebagainya. Tapi more kepada macam tempat-tempat orang nak buat event lah. Ya, betul. Event kahwin lah. Bukan sekadar kahwin je. Kahwin lagi. Tak, dia bukan kahwin je. Dia maksudnya ada event macam reunion. Ya, betul. Sebab apa? Sebab dekat sini dia ada 2 bangunan. Ya, betul. Okay, Mim boleh ceritakan sikit. Itu yang kita nak cerita sekarang ni. Okey, pada yang mana tak tahu, alhamdulillah Astana Fatisha sekarang dah berkembang, di mana dekat tempat kami ni kita dah sediakan 2 dewan, iaitu satu dewan besar di mana boleh memuatkan sebanyak 500 orang dalam satu masa lah. Jadi untuk dewan besar ni sangat sesuai untuk digunakan untuk keduri kahwin. Dan keduri kahwin mestilah kita nak jemput ramai orang, betul tak? Jadi mereka customer-customer kita ni akan gunakan dewan besar. Manakala pula untuk dewan kecil ataupun kita panggil mini Astana lah, mini Astana Fatisha yang sekarang ni kita tengah duduk. Kalau datang kat sini memang korang akan nampak lah cantik. Dia punya dekor pun memang orang kata berbaloi lah kan buat kat sini, sebab cantik dan semua pun all in one. Kalau dekat mini Astana Fatisha ni pula kita boleh tempatkan untuk 100 orang dalam satu masa, di mana dia sangat sesuai lah. Macam sekarang ni kita trend sekarang nak buat majlis high tea, betul tak? Majlis high tea, convocation tadika, convocation sekolah, yang mana orang kata tak memerlukan jumlah ataupun bilangan orang yang ramai, betul tak? Kalau kita gunakan dewan besar, pada kami sendiri, bisnes kami sendiri, kami akan mengalami kerugian sikit lah dari segi orang kata elektrik apa semua tu kan. Jadi kami buat lagi satu dewan, iaitu mini Astana Fatisha, untuk orang kata nak memenuhi keperluan customer yang dah terlalu banyak permintaan nak buat kat sini, tapi jumlah bilangan orang tu sikit, tak sampai 100. Jadi itulah tujuannya. Setakat ni dah ada event apa selain daripada wedding yang orang dah buat? Setakat ni dah ada. Sunat ke ada? Sunat belum lagi lah. InsyaAllah. Untuk sekarang ni event bertunang. Kat sini pun dah ada akad nikah. And then kita ada high tea, kita ada convocation, macam-macam lah. Majlis sambut birthday pun ada, pernah dibuat kat sini lah. Jadi dia fleksibel orang kata. Jadi kiranya berapa tahun dah buat apa kat event sini ni? Hampir 5 tahun dah. Okay. So sepanjang 5 tahun tu, apa event paling pelik sekali? Event paling pelik Paling pelik. Macam tak pernah terfikir orang nak buat event pasal benda ni, ada tak? Ke semua macam biasa je, standard je? Buat setakat ni Asli pernah kot. Apa yang Kalau tak silap
pernah lah macam orang buat majlis, orang kata majlis just macam majlis IT makan-makan, tapi yang apa yang peliknya macam diorang punya culture tu kan macam selalunya kat sini kebanyakannya orang Melayu yang buat kenduri kahwin dan sebagainya lah majlis kat sini kan. Tapi pernah ada sekali tu kita terima daripada customer Indian tak silap. Jadi dia nak kata pelik tu tak adalah pelik, cuma macam kalau ingat balik dia punya majlis tu happening sebab as we know kan Happening tu pelik. bagi Dia aku pelik tu je. bukanlah pelik, macam lah dia macam orang kata unusual lah for us sebab kita tak pernah, orang kata tak selalu terima macam tu kan. Tak selalu terima orang kata kenduri-kenduri yang happening macam tu. Macam kita tengok macam lah sekarang ni kan kenduri Malay, kenduri orang Melayu dia macam mana kenduri kahwin orang Melayu misalnya dia sama je kompang kan, sanding, makan kan. Kalau macam culture lain, contoh culture Indian lah, mestilah diorang akan ada persembahan, diorang akan macam ada apa pukul gendang, menari kan. Dia macam jadi dia buatkan happening lah majlis tu. Happening lah. Happening. Tak adalah pelik. Kalau nak cakap dari segi pelik tu tak adalah. Kau nak yang pelik-pelik ke? Tak adalah, anda kata sebab dah 5 tahun dalam industri industri ni lah kan. So manalah tahu tiba-tiba Tak ada lagi lah. Nak beli macam tu. ataupun macam apa kami nak buat satu majlis IT tapi pada pukul 1 pagi. Alhamdulillah tak ada lagi lah. Pelik itulah maksudnya, itulah pelik. Tapi kalau setakat macam kalau daripada culture lain tu, macam lah kita duduk dekat kita di masyarakat majmuk kan. Kita apa seiring sejalan sebahu apa semua dengan kaum lain lah. Dia orang ada satu cabaran lah masa nak buka dulu tempat ni. Maybe kau tak tahu lah cerita dia. Masa tu waktu PKP kan. Maybe boleh cerita sikit lah Apa dia? apa yang terjadi sebenarnya waktu nak buka. Okay, untuk tempat ni kami start bina adalah sebelum betul-betul sebelum tahun PKP lah, iaitu tahun 2019 lah kalau tak silap, dari awal tahun macam itu. Jadi bila dah siap tempat ni, PKP pula. Jadi kita orang ni satu family dan dengan kerja-kerja semua macam fikir lah kan, kita struggle nak keep up dengan masa PKP tu. Sebab orang lain pun work from home kan, business pun banyak yang menundung kan. Sebab Macam mana bayar gaji masa tu? Macam mana nak bayar gaji semua? Betul. Macam kita fikir macam mana nak keluarkan duit nak bayar gaji kan. Sebab staff kami ni memang orang kata dah lama bekerja dengan kami. Ada yang dah berikat-ikat lah. Jadi sebagai orang kata, sebagai majikan, kita naklah fikir orang kata tentang kerja-kerja ni kan, macam mana orang nak makan kan, nak cari kerja apa kan. Jadi kami decide untuk buat food court. Mana kalau macam sebelum ni kami buat food court, kami buka kemah kalau tak silap 14 kemah. 14 kemah kita buat food court, kita sewakan dengan peniaga-peniaga luar, peniaga-peniaga kecil luar, tak kisahlah jual makan dapur western, yang tahu, kucing, semua ada kat sini. Jadi tu macam start orang kata kita orang punya inisiatif lah untuk bangunkan lagi tempat ni walaupun baru je buka kan. So macam agak struggle lah kat situ. And nak cakap tentang food court tu pun actually susah juga sebab waktu PKP kan, waktu first promote tu pun ramai orang alhamdulillah. Tapi bila dah lama-lama orang pun macam tak ada duit, tak tahu dah jemu lah kan nak datang. Jadi customer pun lari lah. Jadi macam agak rugilah kat situ. Jadi itu salah satunya antara projek kami lah dekat sini. Jadi lepas daripada dalam masa PKP tu juga, orang kata mak saya lah yang macam bertungkus lumus untuk orang kata nak bangunkan tempat ni. Walaupun dia dah berhabis duit kan, takkan nak buang macam itu je kan. Jadi macam-macam lah kami ada juga buat kedai restoran di Sri Skandar. Jadi all out kat situ, kadang ulang alik kat sini. Jadi sebab
kiranya buat banyak kerja untuk tampung semua orang lah kat sini. Kita ada banyak masa lagi, Ada banyak masa lagi. Ya. Okey, ada soalan seterusnya. Aku tadi soalan yang pelik yang lain tak? Ada? Wah, senang buat kerja. Okey. Payment tak ada. Sebagai seorang anak kepada pemilik Astana Fatisha ni, adakah pernah terfikir dia bila nak kahwin tu akan buat di sini? Oh. Kau punya soalan kemain. Mesti. Tapi tu nak tahu juga. Ya, soalan yang lain sikit. Tu lah sebab kadang-kadang contoh macam owner kemah kan. Contoh macam ada bapak dia owner kemah. So adakah bila anak dia kahwin, bapak dia sponsor ke ataupun dia akan minta duit? Contohlah yang kahwin anak perempuan. Okey. Kan? Mesti lelaki yang keluar duit, betul? So adakah dia akan minta kat lelaki tu duit ataupun bapak dia yang sponsor? Biasa macam mana? Itu yang nak tanya tu. Biasa macam mana? Biasa macam mana? Kalau bapak dia toki kemah, Kemah. anak perempuan lah yang nak kahwin ni. Ha. Yang lelaki tu kalau dia nak bikin kemah daripada bapak dia sendiri, bapak tu akan uruskan lah. Cuma dia bagi lelaki bagi duit je. Dia mesti minta duit lah. Lepas tu bapak dia adalah toki kemah. Mesti tak duit. Itu sebab kira hantaran semua. Oh. Kau yang dah kahwin kau orang. Tak adalah, dia tanya tak ceritanya macam ni. Aku je nak tahu. So sekarang ni kita boleh tanya. Okay, ni daripada perspektif dia lah. Biasanya dia akan sponsor lah. So senang kerja lah kalau bahagian kita sendiri lah. Contoh maybe kalau kemah tadi tu bapak dia kalau nak sponsor, sebab benda dah ada kan. Maybe bapak dia akan sponsor lah. Tapi macam kalau Astana Fatisha ni dia full package. Adakah senang bukan suami nanti ke? Takut lepas orang dengar ni ramai yang ataupun kami time available dia. ataupun akan minta duit juga. Kalau macam Soalan kau kemarin. kenduri. Oh, memang random soalan ni. Kalau macam kenduri belah perempuan dan sebelah saya, of course lah kan. Sponsor lah, family sponsor kan. Oh, baik. Yelah, dah senang kan. Mak ayah dah ada tempat dah. Kita pun datang lah buat kat sini kan. Tak payah keluar duit. Tapi of course lah keluar duit sikit kan. Janganlah orang kata jangan menyusahkan mak bapak. Okay? Walaupun dah senang, jangan menyusahkan mak bapak, okey? Itu belah perempuan. Kalau belah lelaki nak buat sini? Kalau belah lelaki. Kalau Tak, sebab MU kena duduk sini tau. Kenapa duduk luar? Geram aku. Kalau belah lelaki kita akan orang kata Dah. Dia tak boleh jawab. boleh. Next question. Next question. Kalau belah lelaki minta budi bicara lah. Macam ikut pada mak ayah lah. Kalau mak ayah nak sponsor, alhamdulillah. Kalau nak minta lah. Ikutlah. Next question. Cukup. Tunggu jawapan dulu. Next. Okay, maybe boleh cerita kot antara sebab dah banyak dah event buat kat sini, betul? Terutamanya majlis kahwin. Apa antara kenangan customer yang paling tak boleh dilupakan lah kalau kat sini? Kenangan pahit, kenangan Terpulang. gembira, pulang lah. Terpulang. Panjang lah ceritanya. Kita mula. Kita ada banyak masa lagi ke? Kata kita stop dulu. Ada 20 minit. Okay, kita stop dulu lah. Kita sambung ke part seterusnya. Okay, kita jumpa lepas ni dalam part kedua. Kita jumpa part 2 lah guys. Ada cakap. Okay, soalannya tadi tanya ialah apakah kenangan dengan customer yang tidak dapat dilupakan? So Syira tadi dia jawab yang pahit ke yang manis? Stay tune dengan. Nantikan. Stay tune dengan. Baik duk. Sembang apa hari ni? Hello everybody. Welcome to part 2. Aku buat apa? Okay guys, so kita akan sambung part 2 So tadi soalan yang dia tanya soalan yang tanya ialah apakah Tak, tadi part 1 tadi soalan-soalan biasa-biasa. Part Soalan biasa-biasa je. Kali ni kita pergi soalan yang lebih panas sikit lah, yang luar biasa sikit. Luar biasa sikit. Okay, so standby Standby. Masih lagi bersama kita adalah Syira, eksekutif multimedia untuk Astana Fatisha. Astana Fatisha ni merupakan satu tempat ataupun kita panggil apa? Satu Wedding dan event hall lah. Wedding dan event hall. Sebarang majlis boleh buat di sini. Bukan saja sebarang majlis, full package. Daripada
makan, pakaian dan segala-galanya lah. So maksudnya datang Pakaian? bawa diri je. Ya ada. Oh ada? Ada sini. Pakai apa? Oh baik. Ya. Kena duit kahwin kita memang all in. All in. Semua dalam ni. Nampak terkejut kan? Ya? Ha. Bini kena cari lah. Ini boleh cari, Calon jodoh kena boleh cari. cari lah. Dia Kena tak usaha. ada. Mana tahu package ada calon sendiri kan? No. Dia ada. Maksudnya jumpa buat kan? Malaysia tak buat kan? Maksudnya siapa nak kahwin? Tak sesuai, Siapa nak kahwin? nanti kena kecap. Bawa je duit. Kan dia dah sediakan calon ni. Tak ada, aku tak rasa dia kena dengan budaya kita. Ya ke? Faham tak? Kita kalau calon tu sesuai. Kata nak calon macam mana kami cari kan? Mungkin dah banyak dekat JKL. Kan ada company yang buat tu. Ini bagus ni untuk Tak ada, untuk- tak bagi aku macam agak ada dia macam dia cakap. Aku bukan yang nak kata benda tu orang kata tak. Macam mana? takut menggugat. Bukan. Dia macam dia tak kena dengan budaya kita lah. Oh. Budaya kita dah ada matchmaking lah. Ya Kan betul. ada baitul Muslim semua. Matchmaking ditentukan oleh siapa? Sebenarnya mak ayah yang tolong carikan, betul tak? Betul tak? Okey. So sekarang ni kita nak pakai third party. Kita nak pakai orang lain yang tolong carikan. Daripada dulu third party lah. Ha. Dari dulu. Apa dia? Ada dia. Dari dulu orang third party. Macam mana tu? Sama ada ketua kampung ataupun ustaz. Cuba kau duduk sini. Tak maksudnya dia bagi tahu ciri-ciri nak macam ni, tolong carikan. Lepas tu dia akan bagilah perkenalkan lah. Sebab dulu orang yang ketua akan matchmaking. Ya, memang betul. Memang dia Kenapa kau memang against betul. sangat dengan matchmaking? Bukan tak, bukan again. Kau kenapa menanya? Dia just tak kau faham tak? Dia macam kau buka WeChat, kau shake ni bye. Siapa ada tu penting. Ada yang dapat macam tu. Ada yang. Bukan test market. Itu dah market. Test market. Itu test market. Kau pernah buat? Aku tak pernah. Tak. Dia cerita je guys. Cerita je guys. Saya tak against benda tu. Cuma saya lebih kepada Disclaimer ni. tradisional. Faham tak? Pergi ke rumah, pergi merisa. Tapi ada lagi yang ramai yang tengah mencari lah sekarang ni. Dan orang yang buat macam ni dia membantu jugalah, betul tak kan? Nais tak tahu. Mio pun tahu benda ni. Tak, dia bukan apa, aku busy. Syirah tahu tak ada yang buat matchmaking punya platform ni? Ada. Kan? Ke dia jumpa on Tak ada lah. Tak pernah try lah. Dia tak ada. Sebab kita dah jumpa lama dah dari zaman sekolah. Oh, Sampai aku sekarang sihat. lah. Tapi cikgu kata jangan bercinta dalam sekolah. Itulah aku selalu pesan kepada budak aku macam tu. Tapi Betul tak betul lah? tak dia aduh. Dia, jangan. Tapi kau bukan zaman sekolah. Ya, dia tak boleh dating lah. Dia kalau minat zaman sekolah tak apa. Okey. Tak lah, aku zaman sekolah tak aku cedui zaman sekolah. Kau tak jumpa zaman sekolah ha? Tak ada. Tak. Iskal zaman sekolah. Kan. Okey, kita kembali pada soalan tadi. Okey, kembali pada soalan. Apa soalan dia tadi? Okey, soalan dia tadi guys ialah apakah kenangan yang tidak dapat dilupakan bersama dengan customer? Yang pahit ke yang manis? Kita cakap terpulang. So, Dengan cerita ada cerita yang panas. cuba. Panasan. Oh, kalau nak cerita memang banyak. Tapi Antaranya cerita apa? satu je lah, antara ni lah. At least bagi kami, biar melebih makanan tu. Bagi orang semua dapat makan. Sebab kalau lauk tu lebih, kita boleh bungkus, betul tak? Jangan kurang lah, jangan kurang lah makanan-makanan tu. Jadi, orang time tu ramai sangat. Memang pack. Dekat parking ni pun memang penuh. Orang kata penuh, memang tak ada parking lah. Jadi kami pun pening lah kan. Pening sebab kalau nak ikutkan dah, orang kata kalau kita dah kami ni dah dalam bisnes catering ni dah lama lah, dah bertahun-tahun. Jadi kami tahu oh kalau makanan 1,000 berapa orang datang, macam mana dia punya keadaan dia. Cuk, boleh tak nak tanya macam maybe ni dari side customer lah. Kalau dia orang datang kan kata kami nak order 1,000. Macam mana nak tunjukkan yang memang kami dah sediakan 1,000 tu? Kalau macam tu kita akan bahagikan lah. Macam contoh kita tak all in letak 1,000 makanan dekat buffet tu. Kita akan simpan refill lah dekat belakang. Jadi kita akan, orang kata selalunya kalau buat catering under Asnaf Fatisha ni, kita akan lebihkan. Macam contoh order 1,000 kan, kita akan lebihkan 100, 200 sebab kita nak make sure customer cukup makan. Sebab kita tak jangka, orang kata kadang orang ramai kan. So macam tu antara salah satulah dengan kami kalau nak buat dengan Asnaf Fatisha ni. Sebab kita nak
orang kata macam ulang pula lah ayat tu Tak apalah. Maksudnya ada apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tak sabar Okay, nak kita tahu. back dulu sebab panjang pula kan. Pendekkan cerita apa yang jadi. Pendekkan cerita. Okey. Makanan yang diorang order tu kat kami tak cukup disebabkan tetamu yang datang tu melebih dengan apa yang dia order. Jadi kami ni pun macam kami bertungkus lumus lah untuk tolong tuan rumah ni kan. Jadi dah habis apa semua, okey, tak ada masalah. Okey, kalau buat kenduri kahwin dengan kami, kalau order 500 packs ke atas, kita akan bagi kek percuma, kek pengantin percuma. Dia kita orang punya prosedur, bila ada kek pengantin tu, bila pengantin dah cut kek tu, pengantin pun bersuap, pengantin akan duduk balik dekat tempat yang dia makan tu, akan makan sama-sama lah kek tu. Makan beradak pula lah. Kek yang berlebih tu kita akan kongsi. Siapa yang nak ambil lah kan. Sebab biar je lah kat situ kan. Kita sediakan pinggan, kita sediakan orang kata pisau tu sekali, siapa nak ambil. Tapi jadi nak ikutkan sebenarnya tuan rumah ni tak bayar langsam. Dia macam liat lah nak bayar. Liat tu apa liat? Liat. Aku rasa dia jenis ke. Mungkin dia jenis mamalia. Sasyul. Kita ni macam payah lah nak bayar. Payah nak bayar lah kan. Liat lah. Payah nak bayar lah. Gitu. Terus keluar perak tu. Okay. Itulah dia lumrah dalam niaga kan. Kadang kita jumpa customer yang macam pelik-pelik mesti ni ada, kan. Mesti ada. Dia memang macam itulah dia lumrah kehidupan kita. Bila budak-budak yang jenis sikit lah, budak-budak kat sekolah Kecil sikit ni kehidupan korang kat sekolah, circle korang kat situ je. Circle korang kat situ. Kenapa sekolah sama juga ke? Ada yang jenis macam tu? Ada beberapa budak-budak yang macam entah kenapa, entah perangai kau macam ni. Tapi selalunya ini kalangan diorang lah. Kalau ini POV diorang sebagai budak sekolah kan, circle korang kat situ je. Kawan-kawan korang kat situ je. Masalah korang pun kat situ je. Masalah korang waktu sekolah apa selalunya? Tak siap kerja sekolah, kena marah cikgu, rambut panjang, ada spot check, itu je. Rencana tak pakai. Rencana tak pakai. Tai lain, ya. Seluar jahit macam tu lah. Selalu circle korang kat situ je. Tapi bila korang melangkah ke dunia sebenar guys, inilah dia. Korang akan jumpa perangai manusia yang korang tak sangka ada rupanya manusia macam ni dalam dunia ni. Nice. Kau terlalu emosional ni. Ada pengalaman ke macam mana? Kita akan buat. Tak, aku ingat kamu kalau tak aku. Kita cerita Syirah. Tak, kita cerita Syirah. Syirah highlight dulu hari ni. Okey. Episod 2 ni. Dia tukar lah. Dia duduk sini aku duduk. Okay, kita nak sambung tadi. Apa jadi lepas tu? Okay, jadi disebabkan tuduhan dan komplain yang sebanyak 14 tuduhan tu kan, okay, kita decide tu berbincang. Okay, dah berbincang tu, walaupun macam orang kata kita still berbudi bahasa dengan diorang, berbudi bahasa dengan tuan rumah ni, tapi hati dah menirap lah. Sebab kita ni kan orang kata dah bertungkus lumus kan. Bertungkus lumus nak menjaga air muka tuan rumah, untuk nak make sure makanan tu sentiasa ada, untuk refill. Kalaulah kita ni orang kata tak menjaga kita punya catering, memang orang kata tak maju tempat ni, betul tak? Betul. Jadi tu bila dah berjumpa tu, okeylah berjumpa. Satu meja panjang tu dalam pihak tuan rumah dalam 7-8 orang lah. Jadi pihak kami pun 8-7 orang. Okey, berbincang. Okey, mula tu memang berbincang tu berbudi bahasa lah. Bila sampai satu tahap, pihak tuan rumah ni pula dia macam orang kata provoke. Bila cakap pasal apa tu? Dia cakap pasal dia nak highlightkan dia punya yang pasal makanan tak cukup tu. Sebab dia nak minta ganti rugi. Itu yang tu. Dia nak minta ganti rugi lah. Orang kata dia nak minta tak nak bayar duit yang baki tu. Sebabkan sepatutnya dia bayar lah kan. Sepatutnya dia bayar langsam, tapi dia tak nak bayar. Jadi dia highlightkan tuduhan yang first tu untuk dia tak nak bayar lah. Kiranya halal, dia nak kita halalkan yang baki tu. Jadi kita ni sebagai pihak orang kata bisnes dah orang kata dah berbudi bicara lah. Tapi bila sampai satu tahap, tuan rumah ni orang kata dia provoke, iaitu dengan memaki dan menjerit pada pihak kami ni. Jadi actually kalau
kalau nak open balik kita orang punya CCTV dekat dalam kamera pun ada juga video tu. Okey. Sebab orang kata nak cerita tu panjang kan, tapi bila fikir balik orang kata memang tu antara kenangan yang paling tak boleh lupa. Sebab dia orang kata menyirap lah kita sebagai pihak bisnes ni. Sebab memang kalau in real life jumpa memang tak boleh nak sabar lah. Okey. Syira pun agak emosional hari ni. Kita dah berendam lama. Okey, kita stop sekejap. Kita akan kembali selepas ni. Stop sekejap ke stop terus? Stop sekejap. Terus sekejap. So kita dah dengar agak harapnya cerita tadi boleh memberikan orang kata pengajaran lah. Pengajaran dia kadang-kadang bila kita berurusan dengan orang ni, dengan manusia ni, memang akan ada yang elok, akan ada yang tak elok. So kita macam mana orang kata pepatah Melayu mengatakan bukan pepatah Melayu, pepatah Perak. Pepatah Perak mengatakan water under the bridge. Kita biarkan ia berlalu. Tapi itu pengalaman sebagai seorang yang sebagai usahawan, dia memang kena lalu benda-benda macam ni lah. Betul. Okay, cerita pasal usahawan ni. So ibu merupakan founder dan juga pengurus CEO. Betul. CEO untuk Astana Fatisha ni. Dan kalau nak tahu cerita dia, nanti kita akan tunjuk video yang interview tu. Kalau nak tahu cerita Puan Yati ni dia bermula daripada bawah. Memang betul-betul dari bawah sampai boleh buka Astana Fatisha ni. So macam-macam pengalaman lah yang dilalui dan bukan senang lah. Sebagai kita pun yang merupakan usahawan ni pun dah tahu dah. Samalah. Usahawan juga. Usahawan juga. TikTokers. Boleh lah. Cikgu. Yang masih 1,000 followers lah. Dalam masa 2 bulan. Dalam masa 2 bulan nak juga. Okay. Dia tak senang lah. Sebab dia kadang kita ni usahawan ni kena kerja tak kira masa. So sebagai seorang anak kepada usahawan yang kita boleh kata dah sangat berjaya sekarang ni, so macam mana pengalaman melalui fasa yang dah hampir, kalau tak silap, dekat berapa tahun lah? Lama jugalah. Kalau nak kira daripada mula berkecimpung dengan bisnes ni dah hampir 20 tahun jugalah. Dah 12 tahun lah. 12 tahun juga. Macam mana pengalaman? Tak susah. Tak susah? Maksudnya senang? Tak susah. Susah. Gila. Nampak dah. Typo lagi. Itu Elliot tak? Dia macam bila dah emosi ni kan, dia macam dah tak boleh nak. Dia terliut lah sekejap. Kita muhasabah diri sekejap. Okay. Kalau nak ceritakan pengalaman tu susah lah. So orang kata maybe orang luar nampak family kami ni macam family ni berjaya, ada bisnes sendiri, kaya, banyak tolong orang dan sebagainya kan. Macam orang maybe nampak family ni ataupun Astana Fatisha ni orang kata yang baik-baik sajalah. Dan harapnya sebegitulah. Tapi kalau nak ikutkan daripada pengalaman, daripada jalan hidup pun, kalau nak ikutkan memang hanya orang-orang tertentu saja tahulah dia punya orang kata kenangan-kenangan hitam. Okay, kalau nak share, boleh ke share? Sebab dulu waktu saya umur Form 4, 16 tahun, actually saya pun antara salah seorang yang pernah terkena depression lah. Kata pernah kemurungan sebab orang kata terlalu banyak pressure lah. Sebagai seorang family yang berkecimpung dalam usahawan ni. Jadi orang kata banyak pengalaman. Orang nampak je macam kita ni bahagia kan, nampak macam kita ni hidup senang, tapi tak. Sebab salah satunya parents pun tak ada masa untuk anak-anak kan, bekerja. Nangis pula. Sibuk. Lepas tu kita pun rasa macam kalau nak fikir, nak cerita balik pengalaman hidup, banyak orang kata banyak kenangan pahit daripada kenangan manis. Salah satu ni lah. Jadi actually saya macam kadang marah jugalah bila orang kata orang-orang luar ni cakap
cakap yang macam oh kau anak tukir kan, anak owner, kau kaya kan, kau boleh je dapat apa kau nak kan. Tapi tak, it's tu sebaliknya lah. Dia banyak kenangan pahit lah. Dia kena banyak kalau nak buat bisnes ni, nak berjaya dalam bisnes ni, dia kena orang kata banyak sacrifice dalam hidup tu. Kena banyak sacrifice masa dengan family, kena banyak sacrifice orang kata duit kan, untuk pulang, untuk bagi modal, pulang modal. Jadi orang kata tak senang lah. Tak senang jadi usahawan ni. Kena hati kena kental dik. Dia betul juga. Dia kadang-kadang kita tengok bisnes yang besar-besar. Contoh macam Maidin ni. Kita tengok Maidin lah. Kita ambil besar terus kan. Okay, kita tengok Maidin. So orang kan macam kau anak owner Maidin kan, sedap bang kau dah kaya. Kau tak nampak dia waktu dia mula-mula start dulu. Kau ingat ada orang nak beli dengan dia contohnya lah kan. Masa yang dihabiskan untuk membangunkan apa benda tu kan, sampai dia dah berjaya sekarang. Orang tak nampak proses tu. Tangga pertama tu selalunya orang tak nampak. Orang akan nampak bila kita kat atas. Ada satu lagi tu, company besar tu, GS Production. GS tu, okay. GS Production tu, Kalau kita nak bangun ni bukannya senang. Bukan senang. Kau bertanya Miao, kita sampai pukul 12 malam duduk lepak mamak. Ya. Kalau kau nak tahu, ada satu company tu, GS Production ni. Waktu mula-mula saya join, tak ada payment guys. Tak ada payment. Sampai sekarang tak ada. Sampai sekarang tak ada. Tak adalah. Dia okey, macam aku sendirilah. Aku sendiri. Bercerita sikit lah. Dia macam aku sendiri Wan. Aku tak terlibat secara direct dalam bidang keusahawanan. Apa yang macam Hasan Fatisha buat, apa yang Maidin buat, apa yang Jet Production buat bukan. Tapi apa yang aku berada dalam line tu juga lebih kurang. Sebab bila kita cerita pasal tentang bila kita berada di bawah. Tahu? Macam TikTok aku kan. Macam TikTok aku tu. Nak ambil contoh itu je. Bawah lah, bawah. Sebenarnya nanti. Okay. Terus kat sini. So buat kat sini. Kat sini. Okay. So 2 bulan lepas aku start terfikir nak jadikan TikTok ni satu platform untuk aku mencari side income. Okay. Aku start dengan 30 lebih followers, 30 lebih. Aku langsung tak aktif TikTok, langsung tak tahu macam nak buat apa, tak tahu apa-apa. Okay. So itu 2 bulan lepas. So bila aku konsisten buat live apa semua, buat konten lah apa lah. So sekarang ada dalam 1011 ke 1012. Ada 1012 followers. 1012. Wow. Okay. Bagi orang lain, aku cakap tu tengah, bagi orang lain benda alah 1000. Tak mudah. 1000. Tak. Bagi nombor tu kecil, sumpah kecil. 1000, alah apalah sangat mas. Siapa yang cakap? Tak ada, bagi aku ini aku rasa lah. Untuk aku ceritakan benda ni on camera kan. Mungkin orang akan macam alah 1000 je. Tak, sebenarnya guys. Sebenarnya kan, untuk aku mencapai 1000 tu, bagi aku tu satu benda yang besar. 2 bulan lepas aku tak tahu apa-apa. Sekarang aku dah sampai 1000. So target aku tahun ni nak dapat 5000. Azam tahun 2025 5,000 followers. Harapnya dapat lah. Follow guys. Harapnya dapat. Jangan lupa. Saya itulah. Tadi bagi orang mungkin benda tu kecil, tapi bagi aku sangat besar. Tapi nak kata sacrifice, nak kata pengorbanan yang perlu aku lakukan. Aku live pukul 10, pukul 11 malam. Masa itu sepatutnya masa bersama anak dan juga isteri. Betul. Tidur bersama dengan anak, tidur bersama isteri dan sebagainya. Tapi aku duduk kat dalam office, aku live, bercakap dengan viewer bagi apa semua. Viewer tak nampak yang aku hilang masa dengan anak aku. Viewer tak nampak aku hilang masa dengan isteri aku. Dia tak nampak benda. Dia orang tak nampak benda tu. Sebab aku nak live, tak berinteraksi dengan viewer yang ada, walaupun sikit kan. Sekali live ke dalam 7 orang, 8 orang. Sekarang lah. Dulu kosong. 3 jam aku live kosong viewer. Aku pun tak tahu aku cakap dengan siapa. Aku cakap je. Tapi konsisten lah kan. Sampai dah sekarang aku live 3 jam, alhamdulillah. 10 tu okey lah. 10 tu okey. Dapat, ada. Gift jangan katalah, memang sikit lah. Ada kadang-kadang tu aku live tu satu je dari mana aku dapat. Tapi tak apa, benda tu aku percaya benda tu satu proses. Sebab aku tahu benda ni bisnes. Benda ni satu proses. Tapi itulah nak ceritakan pengorbanan tu untuk aku sampai ke tahap yang lebih tinggi lagi. Buat apa lagi pengorbanan yang aku kena buat? Tak, aku tak sanggup Mat. Itu ceritanya. Nak berjaya dalam bisnes, hati kena kental dia. Kalau kau tak kental dia,
Kita buat khas. Kita buat. So JS Production bila nak bayar saya? Just Worship pernah buat live juga. Bila nak buat? Kita ada 3 orang yang tengok. Mio, aku. Boleh tambah tu lagi. 4 orang. Alhamdulillah. Come on guys. Saya nak payment. Tak, kita nak tutup ni. Kita nak tutup dulu. So jangan lupa untuk tolong tengok ni. Tolong follow, tolong like tengok. kan. Tolong. Senang Fatisha ni kita letak link semua. Sekurang-kurangnya kita nampak orang. Okay, maybe lah boleh kita nak conclude kan untuk yang terakhir ni sebelum kita pergi pada promotion ni. So pada bakal usahawan di luar sana sebenarnya nak bagi tahu yang nak buat benda kerja-kerja bisnes ni bukannya mudah lah. Especially untuk budak-budak baru ni kan, generasi baru yang macam nak senang kan. Sebenarnya tak mudah untuk capai ke tahap yang besar. Betul sangat. Itu conclusion daripada cerita tadi lah. Okay, sebelum kita akhiri kita punya podcast pada hari ini, so maybe Syira nak cerita sikit ataupun nak promote sikit Astana Fatisha. Kepada bakal-bakal pengantin di luar sana ataupun siapa yang nak buat event, reunion ke, silakan. Potential customer. Yes. Potential customer Okay, untuk customer okay, untuk anda yang menonton ni saya nak promote sikit lah. Okay, kalau sekejap, boleh tak Kat? Terus je. Tak ada nak ni cakap apa Apa cakap dia? Kata nak promote sikit-sikit je lah. Okay, kita nak promote sikit Okay, kalau macam anda bakal pengantin yang duduk di sekitar Ipoh ataupun di sekitar Perak yang ingin melakukan ataupun membuat majlis kedua kahwin ataupun apa-apa majlis sekalipun, bertunang ke, akad nikah ke, kalau nak survey tempat, okay, boleh check out tempat kami. Okay, kita nanti kita akan bagi link website dan kita punya social media, dan anda boleh tengok kat situ konten-konten ataupun gambar-gambar di mana tempat kami ni all in one package. Jadi tak orang kata senang lah kan, senang mudah orang kata nak consult dengan kita, tak payah nak cari orang kata mak andam daripada luar ke apa kan, sebab kita semua all in one, makeup, makanan, catering, every all in one lah. Datang bawa badan ni. Datang bawa badan je. Datang bawa badan, bincang, cakap nak baju macam mana, pelan macam mana, settle. Nak makan macam mana, makan berapa orang, kita just bawa badan, bincang kat sini je. Sebab kita memang dah all in one dekat sini. So senang. Dan harga juga sangat-sangat berbaloi. Jadi kalau kita nak survey, kalau kita nak bandingkan dengan harga-harga dekat luar, InsyaAllah harga kami lebih murah lah dan berbaloi. Jadi so check out Astana Fatisha dan renung-renungkanlah. Dia kena dengan apa tagline untuk Astana Fatisha ni, iaitu Astana Fatisha Tak ingat. Segalanya ada di sini. Segala-galanya ada kat sini. Report lah. Sekali lagi. Okey, sekali lagi kita cut kat situ ni. Bagi tahu tagline. Tagline kami Astana Fatisha, semuanya ada di sini. Semuanya di sini, man. Semua dekat sini, semua majlis lubar kat sini. Baik, man. So terima kasih kepada Syira kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Wan kerana menjemput saya. Kerana terlalu beremosi pada hari ini. Saya doakan supaya TikTok tu semakin naik lah. Amin. Okay, jangan lupa follow. Follow guys. TikTok saya CHIGU. Ni bukan episod dia. Bukan. Nak ajak dia bukan. Dua episod tadi. Episod 2 nanti. Okay. Tapi plan asal ni memang nak ajak aku dulu kan. Dah apalah. Tak. Belum lagi. Okey. Nak ajak dah ni. Yang itu ada payment tak? Kau dah permanent. Dia bila dah dapat bila dah ada baju GS ni tak ada buat apa dah. Okay, so terima kasih kepada semua yang follow kita pada hari ni. Okay, thank you guys semua. Adabnya cerita-cerita hari ni kita ambil sebagai satu pengajaran, dan bukannya kita bertujuan untuk bash siapa-siapa, tapi ini lebih kepada sesi perkongsian lah. Itu saja, dan apa-apa yang dia ceritakan ni tak ada kena-mengena sama ada yang masih hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Dan juga jangan lupa untuk follow page kami. Ya, jangan lupa follow JS Production di YouTube dan juga di TikTok pun ada. Semua platform social media, dan juga jangan lupa untuk follow Astana Fatisha. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih. Wah, ni main personal ni. Tak. Depan. Aku lupa. Okay.